إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya juga dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan penyelewengan dalam akidah, yang mana kita telah pun sampai ke muka surat sekitar 129. Okay. Jadi yang terakhir sekali kita telah bincangkan berkenaan dengan bid'ah syariah dan juga hakikat. Dan untuk hari ini kita akan Untuk hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan Al-Haqiqatul Muhammadiyah, hakikat hakikat Muhammad lebih kurang, ataupun hakikat Muhammadiyah. Rapat sikit. Tak biasa apa-apa ni. Akidah tasawuf. Tak dengar? Kuatkan dia punya volume boleh tak? Akidah tasawuf merupakan adunan antara sikap melampau terhadap Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memuliakan dan mengagungkan baginda, pengaruh falsafah Yunani dalam teori mereka mengenai the first creation ataupun awal makhluk, dan pengaruh akidah Hindu dalam konsep penciptaan makhluk oleh Tuhan dan konsep makhluk ingin akhirnya bersatu dengan asalnya iaitu Tuhan. Pengaruh akidah Nasraniyah yang melimpahkan sifat rububiyah ke atas makhluk iaitu Isa alaihi salam, dan juga dari pemikiran Syiah, apa bagiannya tak betul baca tu, tapi cahaya yang qadim tu boleh baca. Okey. Jadi yang pentingnya di sini secara ringkasnya kita faham bahawa akidah tasawuf mengambil daripada sumber-sumber yang lain. Mengambil daripada sumber-sumber yang lain. Antara yang jelas ialah sumber daripada Nasraniyah, iaitu agama Kristian. Di mana kita dapati dalam agama Kristian itu adanya apa yang disebut sebagai Tuhan dan makhluk, kan? Lahud dengan nasud. Lahud itu ilah ataupun yang berkaitan dengan Tuhan. Jadi sifat-sifat lahutiyah itu telah masuk ke dalam nasud, ataupun nasud itu nas, kan? Nas manusia lah. Dan ini adalah salah satu perkara yang merupakan penyelewengan yang besar bila kita berikan sifat-sifat Allah kepada makhluk. Dan juga begitu juga sebaliknya, sekiranya kita memberi sifat makhluk kepada Tuhan. Dua-dua tak boleh. Sifat Tuhan kekal kepada Tuhan dan sifat makhluk kekal kepada makhluk. Ada di sana beberapa sifat yang namanya sama tetapi hakikatnya tetap berbeza. Contoh kita sebut wujud, kan, existence. Makhluk wujud, kan, Tuhan pun wujud, kita wujud lah, kita ni hamba makhluk, kita wujud. Allah juga wujud, tapi sama tak? Tak sama, kan? Tak sama. Kewujudan Allah tanpa kewujudan Allah, dialah yang terawal dan dialah yang terakhir. Al-awwal wal-akhir. Al-awwal maknanya tiada orang sebelumnya, tiada sesuatu pun sebelumnya. Al-akhir yang tiada sesuatu pun selepasnya. Jadi dengan itu, kita ni kewujudan kita pula kewujudan yang ada permulaan dan ada pengakhiran. Kita hidup dari satu masa dan kita akan mati. Jadi adalah mula dan akhir. Dengan itu kita faham apa sahaja sifat yang diberikan kepada Allah, maka sekiranya sifat itu namanya ada pada kita, hakikatnya tak sama. Maksudnya tak sama, lain. Jadi ada masalah di sini adalah dari sudut makhluk pertama yang dicipta. Makhluk pertama yang dicipta
penjelasannya apa yang disebutkan sebagai haqiqah Muhammadiyah. Kita baca sikit. Rasul ialah wujud yang pertama dan makhluk yang pertama, dan dialah kutub. Kutub ni kutub lah. Kadang-kadang kita ada kutub utara, kutub selatan kan. Kutub artinya dialah paksi. Okey. Yang menjadi paksi peredaran alam ini dari awal hingga akhir, dan darinya lahir segala rahsia. Tiada sesuatu pun melainkan dia jua, dan dia menjadi pusat peredaran segala-galanya. Dan dialah zat keimanan itu sendiri, dan dialah punca ataupun sebab kepada kewujudan insan. Okey. Kita nak sebelum kita teruskan, kita nak berikan peringatan peringatan bahawa ini tak betul. Okey, so jangan orang-orang yang ni tiba-tiba kita faham ini ialah yang betul dan kita kena ubah balik semula selama ni apa yang kita faham tentang Nabi Muhammad. Tak, kita nak ceritakan yang tak betul kat sini. Okey, dan kita kena tahu yang tak betul untuk menghindarinya. Kan, saya letak kalau kita pergi ke hotel-hotel sekarang ni, khususnya yang banyak-banyak bintang tu, kan, dalam dia punya bar tu, bar maksudnya dia punya apa? Dia punya peti ais lah. Kan, adanya botol-botol kan. Okay, jadi mungkin orang yang tak tahu ada arak dan bukan arak, dia ambil botol ni barulah, Coca-Cola baru. Kan? Coke baru tapi tak ada nama Coca-Cola lah. Lebih kurang sama. Bila minum tu lain, rasa lain sikit. Rasa pening-pening sikit kan. Rasa high kan. Tension hilang kan. Rupa-rupanya benda tu adalah arak kan. Jadi perlu ada ilmu untuk membezakan ini adalah minuman gas sahaja, ini adalah minuman yang beralkohol. Okey, yang boleh menyebabkan kita mabuk. Sama juga kat sini, itu tujuan dia. Okey, saya kena berikan peringatan supaya tak ada yang tersilap faham kan. Okey. Okay, saya pula yang berdosa ni. Baik. Rasulullah ialah wujud yang pertama, kemudian dialah makhluk yang pertama, dia juga kutub, dan dia juga punca kepada kewujudan insan. Ini semua kita faham dalam konteks kelas-kelas yang lepas, bahawa kewujudan makhluk itu, kewujudan alam ini bermula dengan Allah dan berakhir dengan manusia, dengan insan. Okay, dan tahap akhirnya itu iaitu insan sempurna dengan Muhammad. Okay, dengan Muhammad. Okay, kita sebagai orang biasa ni faham sempurna dengan Muhammad, ataupun bahasa yang biasa disebut Muhammad adalah insan yang kamil, yang sempurna. Okay, insan yang sempurna. Kita faham dari sudut kewarakannya, ibadatnya dan sebagainya. Tetapi mereka, iaitu golongan Sufism yang melampau ini, mengatakan bukan begitu. Mereka hanya mengatakan Muhammad itu adalah simbol kepada kesempurnaan tahap kewujudan. Okay, kesempurnaan tahap existence ini. Apa yang wujud ini sempurna dengan insan, dengan Muhammad. Okay, jadi mereka fahamkan ataupun mereka memahami perkara itu dalam bentuk wahdatul wujud. Semua yang wujud ini adalah satu, tidak ada bezanya. Okay, so itu benda yang kita kena fahamkan di sini bila kita membaca maksud hakikat Muhammadiyah. Okay, kemudian kutub lah, kutub bahasa kita, kutub bahasa Arab qutbun, okay? Ialah paksi yang menjadi pusat peredaran falak ataupun alam, yang menentukan pergerakannya atau sebaliknya. Paksi maknanya kalau kita tengok dalam ilmu sains tu, bola ataupun globe kan, adanya tengah-tengah tu ada apa? Tak adalah tiang tu, tak ada, tapi kita letaklah kan, ibaratnya dia berpusing begitu. Okey. Dan yang mentadbir segala urusan alam ini, kecil dan besarnya, dan ini pada hakikatnya ialah kerububiahan Tuhan. Okey, maksud kutub di sini adalah dialah paksi segala kewujudan ini. Maknanya tanpa dia, tanpa Muhammad ataupun hakikat Muhammadiyah ini, kewujudan ini tak ada. Tidak adalah, tidak wujud. Okey. Dan perkara ini pada kita, itulah dia rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perhatikan bagaimana mereka telah memberikan Rabb, sifat rububiyah itu kepada Tuhan, kepada Nabi Muhammad, walaupun tidak dinamakan Tuhan, dinamakan haqiqah Muhammadiyah. Okey, mempermainkan bahasa untuk orang yang mungkin tidak berapa memahami perkara ini. Okey. Okey. Hakikat Muhammadiyah ini dia cedok secara langsung daripada teori al-aqlul fa'al dalam falsafah ketuhanan Yahudi, falsafah ketuhanan Yunani. Kan dia ada al-aqlul awal, kemudian al-aqlul fa'al kan. Kita nak jelaskan dulu kan, saya tak nak ulang sangat, tapi lebih kurang maksudnya adanya akal yang pertama,
Al-aqlul awal, akal yang pertama, kemudian akal yang kedua. Okey, jadi yang menciptakan kejadian ini adalah akal yang pertama melalui akal yang kedua. Okey. Kemudian daripada akal yang kedua itulah perginya kepada Nabi Muhammad. Dalam bahasa Islam adanya Allah, Jibril, Muhammad. Okey, dia orang tukar sikit tu tapi membawa maksud yang sama. Contoh kasidah mereka mengenai hakikat Muhammadiyah ialah laulahu ma kana ardun wala ufuqun wala zamanun wala khalqun wala jabalu. Okey, sekiranya tidak kerana dia, okay, hakikat Muhammadiyah ini, tidak wujudlah bumi, ufuk, dan tidak juga masa, makhluk maupun gunung ataupun bukit. Maknanya tak ada Muhammad, tak ada semua benda ni. Okay, kita kalau dengar tu macam boleh terima kot, kan? Rasa-rasa lah kalau nak fikir sikit, boleh juga. Maksudnya dari sudut yang positif, kalau kita nak fikir secara positif, Allah menciptakan segala ini untuk risalah, okey, untuk ibadah. Okey, dan kesempurnaan ibadah telah pun melalui daripada Nabi Adam hinggalah ke Nabi Muhammad. Bila sampainya Nabi Muhammad, risalah itu telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Okey, jadi tak ada masalah, puisi ni okey, kan? Tapi sebenarnya yang dimaksudkan di sini adalah dari sudut wahdatul wujud. Okay, mereka, saya nak ulang balik semula, bahawa mereka menggunakan puisi-puisi, bahasa-bahasa pujangga, puitis ini untuk nak mengelirukan kita, ataupun mengelirukan ahli sunnah wal jamaah yang mungkin lebih mudah memahami secara langsung daripada Quran dan hadis Nabi, okay, dan juga amalan para sahabat tabi'in. Okay, itu yang kita nak nyatakan di sini, bahawa pandangan mereka ataupun pegangan mereka, golongan sufiah yang melampau, saya kata di sini, ialah paksi kepada segala kewujudan adalah Nabi Muhammad SAW, ataupun mereka sebutkan sebagai hakikat Muhammadiyah. Okey. Dan banyaklah di kalangan ahli sunnah yang terpengaruh dengan perkara ini. Kerana apa? Kerana masalah ilmu. Kemudian penolakan ulama salaf terhadap hakikat Muhammadiyah ini. Macam mana para ulama salaf ahli sunnah wal jamaah, okey, menolak hakikat ini? Pertama, ia merupakan suatu khayalan, penyakit dan kebutaan yang sangat kabur dan mengelirukan, bukan akidah yang meyakinkan. Okey, ini bukan satu akidah. Kerana nak sebut akidah mestilah ada dalilnya yang jelas. Betul? Okey, nak sebut akidah kena ada dalil yang jelas daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita tak boleh mengatakan ini adalah akidah, tiba-tiba tak ada Al-Quran, tiba-tiba tak ada hadis Nabi, tiba-tiba sebenarnya mirip-mirip sangat dengan apa yang dibawa oleh golongan kafir yang lain-lain, kan? Maknanya Kristian, Yunani dan sebagainya. Okay? Jadi itu sebenarnya bukan akidah. Okay, itu yang pertama. Jadi maksud kita kat sini, kalau kita nak ceritakan tentang akidah, mesti ada dalil, sama ada dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi. Okay, ceritalah apa saja dalam syurga. Nak cerita syurga ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada. Okey, apa dalilnya? Adalah. Boleh tak cari dalam Quran dalil syurga? Boleh. Ada ke tak ada? Ada, kan? Okey. Cuba dia banyak sangat dalil tu, dia tak keluar. Jannah apa? Arduha jannatin arduha samawati wal ard. Perkataan jannah, kan, dalam Al-Quran sebahagiannya merujuk kepada syurga akhirat nantilah. Okey. Soalannya sekarang ni, adakah syurga itu telah wujud atau tidak? Dah ada ke tak ada lagi? Dah ada dah, kerana dalam Quran disebut wa'iddat lil muttaqin, yang telah disediakan, yang telah disediakan, maknanya dah ada dah pun. Okay, kemudian cerita tentang Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari syurga lah, kan, dikeluarkan dari syurga bersama dengan siapa? Dengan Hawa, isterinya, dan juga bersama dengan syaitan, dikeluarkan dan diturunkan ke bumi, kan? Betul? Okey. Baik, dengan itu nak cerita sesuatu tentang syurga kena ada dalil. Okey, nak cerita sesuatu tentang Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad adalah paksi kepada kewujudan. Apa dalilnya? Tak ada. Okey, nampak tak? Dalam Quran, baca, siapa pernah baca Quran daripada mula sampai habis, bahawa kami ciptakan kami telah tujuan kami menciptakan makhluk adalah untuk
okey, Muhammad, ataupun sebabnya adalah untuk hakikat Muhammadiyah. Ada tak? Lebih kurang itulah maksud pun tak apa, bukan lafaz maksud. Ada tak? Tak ada. Tapi yang ada, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadat. Itu ada. So tujuannya apa? Ibadat. Okey, tujuan dia untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Ada tak? Tak ada. Okey, cara ibadat dengan ikut Nabi Muhammad ada. Okey. Kemudian mereka menyifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kutub mereka dengan sifat-sifat ketuhanan. Dan ini bercanggahan dengan penjelasan Al-Quran bahawa Rasul adalah basyarar rasulah, bahawa Muhammad bin Abdullah adalah basyar dan Rasul, manusia yang terpilih sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey? Apa ayat Quran yang menceritakan benda ni? Apakah ayat Quran yang menceritakan perkara ini? Surah Al-Kahfi ayat yang last sekali. Qul innama ana basyarun mithlukum. Okay, perkataan basyarah Rasulullah ada juga, tapi saya tak ingat ayat tu. Kita bawalah ayat yang kita ingat. Qul innama ana basyarun mithlukum. Sebutlah bahawa aku ini adalah manusia seperti kamu. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid, bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang nak berjumpa dengan Tuhannya, maka falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal dengan amalan yang salih. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan dia syirikkan dengan dia sekutukan Tuhannya dalam ibadah. Okey. Jadi ini menunjukkan Nabi adalah bashar dan Nabi juga adalah rasul. Surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah. Kan? Muhammad adalah pesuruh Allah. Maksud tadi bashar, sekarang ni rasul pula. Jadi dah ada dua sifat itu. Okey. Tetapi ada tak mana-mana ayat yang menunjukkan bahawa Rasulullah adalah macam disifatkan sebagai kutub tadi tu, paksi kepada kewujudan? Okey, ada tak mana-mana hadis yang menceritakan perkara itu? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Jawapan dia ada. Jawapan dia ada, tapi hadis yang palsu. Cepat-cepat saya kena sebut, kan? Ada, tapi hadis yang palsu. Kan hadis Jabir, ya Jabir, apa dia? Apa dia? Okey. Laulaka lama khalaqtul aflak. Begitulah. Maknanya Allah telah berkata, kalau tidak kerana engkau wahai Muhammad, kalau tidak kerana engkau, aku tidak akan cipta falak-falak yang ada ni. Falak tu maksudnya apa? Falak ni tadi inilah. Orbit semua itulah, kan? Okay, kejadian makhluk ni lah. Jadi itu adalah hadis yang palsu. Hadis ini banyak digunakan oleh golongan sufiah, golongan tasawuf untuk apa? Untuk mengisbatkan ataupun menekankan, mengatakan bahawa inilah dia dalil yang menunjukkan Muhammad adalah punca kepada segala kejadian. Okay, sedangkan ahli sunnah, khususnya ulama hadis, mengatakan hadis ini palsu. Hadis palsu tak boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Okey. Apatah lagi sumber kepercayaan. Okey. Jadi carilah, tak jumpa. Kalau jumpa pun jumpa hadis yang palsu sahaja. Kemudian ini adalah satu kerja ataupun satu perbuatan yang melampaui batas dalam mengagungkan Nabi Muhammad ataupun dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah berkata, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan melampaui batas dalam memuji aku. Al-itra adalah melampaui batas dalam pujian. Kama atratin nasara, seperti mana orang Nasrani melampaui batas, over, dalam memuji Isa bin Maryam. Okey, Nabi Allah siapa? Rasulullah Isa bin Maryam. Innama ana abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Okey, bashar, kan, hamba Allah dan Rasulnya. Dua benda ni kena selari. Bila kita nak berinteraksi dengan Nabi SAW, kita kena ada dua perkara ini. Dia pegang ni jadi macam beladang forum. Tak tahu dia lain sikit lah. Tak apalah. Innama ana abdullah wa rasuluh. Kita kena dalam berinteraksi dengan Nabi SAW, ada dua sudut yang kita kena pegang dan yakini. Okay, satu, dia adalah manusia. Kedua, dia adalah Rasul. Okay, kalau kita pegang salah satu, kita sesat. Senangnya. Contohnya,
Nabi Muhammad contohnya yang salah kan. Contohnya Nabi Muhammad ni sebenarnya dia manusia biasa, tak ada beza antara dia dengan kita. Jadi pandangan dia hanyalah satu pandangan yang istimewa. Tetapi kalau kita ada pandangan lain yang lebih istimewa, maka kita boleh menggunakannya. Tak ada masalah, dan kita boleh mengabaikan pandangan Nabi Muhammad. Nampak? Itu dia hanya melihat Nabi Muhammad macam dia, macam adik dia, macam kawan dia, kan? Dari sudut level tu macam sama. Ini satu kesesatan kerana dia tak tengok yang tadi tu. Rasulullah tadi dia tak tengok. Satu lagi pula, yang salahnya akan melihat lebih dari sudut kerasulan. Maknanya hubungan yang kuat antara Allah dan Rasulullah, iaitu Nabi Muhammad. Okey, mereka akan mengatakan Rasul seorang yang hebat, Nabi Muhammad seorang yang hebat. Tak boleh kita mengatakan dia sama macam kita, bahkan dia bukan manusia. Macam tu. Nampak tak? Bahkan dia ni bukan manusia sebenarnya. Kalau manusia pun manusia yang hebat, manusia yang lain tak sama dengan kita. Okey? Dan banyak hadis yang mengatakan Nabi bila puasa, Nabi tak buka puasa, kan? Dan Nabi kata innama yut'imuni rabbi wa yasqin, kan? Tuhanku memberi makan dan memberi minum kepadaku. Lastu kahiyatikum, aku tak sama dengan kamu semua. Tengok ada dalilnya, kan? Jadi kita tak boleh kata yang Muhammad adalah hamba Allah. Kalau nak kata pun hamba Allah yang terlalu istimewa, tak sama langsung dengan kita, susah kita nak ikut dia, kan? Mana boleh kita nak ikut Nabi Muhammad? Tak boleh. Dia jadi gitulah akhirnya, kan? Okay, sebab tu Nabi Muhammad buat lain, kita kena carilah cara lain, kan? Cara yang lebih sama ada shortcut ke, drastik ke apa ke, kan? Pasal apa yang Nabi buat tu, itu tak tercapai oleh kita, makhluk biasa ini. Nampak tak? Itu ucapan mereka lah. Ucapan ni salah. Okay? Jangan boleh percaya pula, kan? Okay? Kita ceritakan Nabi adalah Rasul, dan Nabi juga, maknanya Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah, dan dia juga adalah Abdullah. Sifat hamba tidak terlerai daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada peristiwa yang paling hebat, Allah gunakan abduhu. Peristiwa apa? Isra' Mi'raj lah, kan? Subhanallazi asra bi rasulihi. Tak, kan? Subhanallazi asra bi abdihi. Kenapa dia tak sebut? Kenapa Allah tak sebut? Bukanlah kita nak persoalkan Allah, kan? Tapi kita nak kata, kenapa Allah tak gunakan perkataan Rasul? Subhanallazi asra bi rasulihi, kan? Kita tak guna itu. Ada tak kiraat begitu? Ada kiraat palsu ni, kan? Okay? Kenapa para ulama mengatakan nak menunjukkan bahawa satu, Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Yang kedua, nak menunjukkan bahawa makhluk ini, insan, akan bertambah tinggi martabatnya sekiranya dia mentahqiqkan ataupun merealisasikan ataupun benar-benar melaksanakan sifat kehambaannya. Kalau dia makin jadi dia hamba yang sebenar-benar hamba pada Allah, kan? True slave, barulah dia jadi barulah levelnya makin tinggi. Tapi kalau dia ni hamba, kan? Tapi dia rasa yang dia tu dah dekat-dekat dengan Tuhan. Macam Fir'aun lah, kan? Fir'aun dia hamba, tapi dia tak macam mana dia banyak dia kiaskan ataupun dia analogikan dia tu sama macam Tuhan. Ya, ada boleh yalah, Tuhan ada makhluk, saya pun ada makhluk, ada hamba, saya pun ada hamba juga. Tuhan tinggi, saya pun saya punya istana pun tinggi juga. Okey, kalau apa lagi, bawah istana saya pun ada sungai. So macam-macam. Akhirnya ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. So bila Nabi Musa kata Tuhan kita adalah Allah, apa Fir'aun cakap? Ya Haman ibnili sarhan, kan? Wahai Haman, binakan untuk aku satu tempat yang tinggi, la'alli attali'u ila ilahi Musa. Kenapa? Kerana aku nak jumpa dengan Tuhan Musa. Nampak tak? Kenapa dia dia punya kiraan itu dah tak berapa betul lah. Ini dia sendiri. Masalah dengan hakikat Muhammadiyah, Nabi Muhammad tidak begitu. Tetapi masalahnya ialah pengikut-pengikutnya. Sebahagian daripada pengikutnya yang mempercayai tentang Nabi Muhammad seperti mana Fir'aun percaya tentang diri dia. Okey, meletakkan sifat-sifat yang terlalu istimewa, bahkan sifat-sifat Tuhan diletakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini yang disebutkan konsep wasatiyah. Ya, konsep wasatiyah tu apa dia maksudnya? Apa dia? Sederhana lagi? Pertengahan lagi?
Apa maksud konsep wasatiyah? Konsep wasatiyah adalah dipanggil khiyar udul, kebaikan dan keadilan. Baik dan adil. Okey. Baik dan adil menghasilkan sederhana ataupun pertengahan. Okey, pertengahan ini bukan pertengahan dia play safe, bukan. Tapi pertengahan maksudnya ialah pertengahan di antara yang melampau dan juga yang mengurangi. Yang berlebihan dan mengurangi. Okey. Bukannya sederhana ni maksudnya kalau kita tengok dalam masyarakat, kalau ada jenis yang ada masalah yang wujud, contohnya tudung ke, contohnya kan, masalah tudung. Okay, kalau ada yang pakai tudung dengan tak pakai tudung, kita tengah-tengah, kita pakai scarf. Bukan itu. Okay, kita sini kita tengok manakah yang menepati dalil. Itulah kebaikan. Okay, dengan itu pakai tudung dengan tak pakai tudung, yang wasatiyahnya adalah pakai tudung. Orang kata pakai tudung tu melampau lah. Saya tak pakai tudung tidak melampau. Kena pakai tudung menepati kebenaran, menepati kebaikan yang Allah bawa. Okey. So sama juga di sini berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasatiyahnya ialah mempercayai apa yang benar dan betul dan baik berkenaan dengan Nabi Muhammad. Okey, tanpa melampau menjadikan dia Tuhan ataupun tanpa mengurangi, tanpa mengabaikan. Okey, menjadikan dia tu macam kita. Okey? Macam manusia biasa, tidak. Hakikat Muhammadiyah sebenarnya ialah lanjutan daripada akidah wahdatul wujud dari nazariyatul fayd. Nazariyatul fayd. Fayd adalah dipanggil apa dipanggil itu sekejap tengok sekejap. Fayd. Bahasa Inggeris disebut agaknya emanation. Emanation, limpahan. Okey, maknanya limpahan zat Allah, sifat Allah melimpah kepada Nabi Muhammad. Okey, itu dipanggil faid. Okey, dan faid ini adanya dalam konsep wahdatul wujud di sisi siapa? Di sisi ulama-ulama ataupun tokoh-tokoh tasawuf yang melampau. Okey. Kemudian golongan Syiah pelampau ataupun ghulah, dipanggil ghulat ataupun ghulah, menyifatkan imam mereka maksum, dan golongan Sufiah pula mensifatkan wali-wali mereka dengan sifat-sifat ketuhanan. Padahal Al-Quran mensifatkan Rasul dengan sifat-sifat manusia. Perhatikan kat sini kan, Al-Quran yang macam kita sebut tadi dalam hadis Nabi pun, bahawa Muhammad bin Abdullah, Rasulullah yang terakhir, adalah manusia di samping Rasul, manusia dan Rasul. Perhatikan, kalau kita tengok Sayyidu waladi Adam, penghulu anak-anak Adam, ketua anak-anak Adam, ketua manusia lah kan. Ketua manusia Allah sifatkan sebagai hamba ataupun manusia. Tiba-tiba dalam fahaman Syiah yang melampau, mereka menjadikan imam tu maksum. Okey, Sufiah pun memberikan sifat ketuhanan kepada wali-wali mereka. So sekarang ni yang hebat siapa sebenarnya? Yang paling hebat siapa? Yang paling hebat wali ke Nabi Muhammad? Yang paling hebat imam-imam dalam Syiah tu ke ataupun Nabi Muhammad sendiri? Siapa yang paling hebat? Kan? Okey. So ini pun sepatutnya kalau kita dah tahu fakta ni, cukuplah kita nak berdepan dengan golongan Syiah kita ataupun golongan Sufiah yang melampau, kita takkan terkesan. Masalahnya ialah banyak orang tak tahu. Banyak orang tak tahu. Okey. Tentang Nabi Muhammad pun dia tak tahu siapa. Nabi Muhammad tu siapa? Nabi Muhammad dia tak kenal, bukan tak tahu nama tu, tapi dia ni dekat mana negara dia? Palestin ke mana? Kan? Kadang-kadang orang tak tahu yang tu. Dia terlepas pandang. Ada tak orang macam tu? Ada. Kan? Kita mungkin tak perasan, tapi sebenarnya ada. Tak percaya pergi keluar sekejap kat mana? Keluar turun bawah ajak tanya Nabi Muhammad dia dekat mana lah. Kan maknanya penempatan dia masa dia hidup kat mana? Nanti banyaklah pandangan-pandangan. Mungkin keluar dekat Iran ke, tak tahu kan, keluar dekat mana-mana lah, berita dekat mana, tiba-tiba boleh keluar macam tu. Okey, dia ni dia buat apa sebenarnya? Kan? Apa yang dia suka Nabi Muhammad ni? Dia suka makan apa? Rupa-rupa dia macam mana? Itu masalah nanti kan. Masalahnya, bukan contoh. Masalahnya ialah tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa sifatnya samalah, rupa dia tu samalah dengan rupa aku, rupa Nabi Muhammad lah. Imam Mahdi tu muka dia sama dengan Nabi Muhammad. Nama dia pun Muhammad bin Abdullah.
Kan? Nama sama dengan rupa pun sama. Okey. Tiba-tiba datang orang mengaku dia Mahdi. Dia Imam Mahdi. Tapi rupa dia macam rupa saya. Kan, maksudnya ataupun macam rupa sebahagian daripada kita lah. Maknanya yang dipanggil tak ada langsung apa dia panggil apa? Meh Arab tu. Kan tak ada langsung apa dia panggil? Kesan-kesan Arab tu tak ada. Yang kesan Jawa, kesan Minang, kesan tu adalah, tapi kesan nampak tak? Okay, genetik Arab tu macam jauh sangat. Tiba-tiba dia mengatakan dia Imam Mahdi. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Tapi kenapa boleh dia mengaku dan kenapa boleh berlaku orang ikut dia? Jawapannya senang, jahil, tak ada ilmu. Selesai, habis. Kerana dalam hadis mengatakan Nabi Muhammad, kalau muka Nabi Muhammad macam mana? Cuba kita cerita sikit lah. Cerita macam mana kan? Cuba cerita sikit Nabi Muhammad punya muka macam mana? Okay, handsome, fine. Tapi macam mana? Handsome macam mana? Handsome Melayu ke? Handsome Arab ke? Handsome Cina ke? Handsome apa lagi? India ke? Dia handsome. Okay, handsome Arab tu macam mana? Okay, start dengan dahi dia. Dahi luas. Okay, muka dia? Muka dia bujur apa? Sirih apa? Petak apa? Petak segi ke? Ataupun bulat ke macam mana? Muka dia macam mana? Muka dia bulat. Bulat. Okey. Satu lagi. Rambut dia tu, rambut yang macam mana? Ikal tu maksudnya apa? Dia tak terlalu kalau straight dia panggil apa? Rebonding apa dia panggil? Tak lurus dan tak juga keriting, pertengahan. Okey, bagus. Baik. Okey, dahi dah selesai, dahi dia luas. Lepas tu dia punya apa? Kening dia macam mana? Macam nak bersambung. Okey, tapi lebat ke tak lebat? Lebat. Okey. Mata dia pula, bulu mata dia? Bulu mata dia lenting. Okey. Lepas tu mata dia sepet ke atau macam mana? Mata dia tak sepet lah. Mata dia maknanya dia panggil apa tu kalau mata besar tu panggil apa? Bundar. Okey lah, kita gunalah perkataan tu, bundar. Okey. Hidung dia macam mana? Mancung. Mancung tahap mana? Tak Arab dia ada kawan Arab saya seorang datang ke rumah kan. Okey apa semua dengan anak dia. Bila balik tu anak saya kata apa dia? Besarnya hidung kawan bapa tu. Kan? Pasal hidung dia memang ekstrim besar lah. Okey. So macam mana? Dan besar ni dia ada besar yang kembang, dia ada besar yang besar yang apa? Besar yang apa dia panggil? Nipis, ada panggil nipis eh? So dia mancung yang macam mana? Kan? Dia mancung, okey, tapi tak ekstrim lah mancung dan mancung jenis yang nipis. Okey. Kemudian pipi dia macam mana? Pipi tembam ke? Pipi macam mana? Okey, kalau kita tengok orang Arab pun dia tak ada tembam macam kita ni, tak ada, tak banyak lah. Okey, jadi pipi dia tak ada apa dia sebut, dia tak ada ketembaman tu, tak ada. Okey. Baik, mulut dia? Bibir dia macam mana? Tebal ke apa semua? Sederhana. Okey, baik. Lepas tu janggut dia? Macam janggut ustaz. Nampak sangat tak tahu. Tapi tak apa, okeylah, satu cubaan. Walaupun tak kena tak apa. Janggut dia kalau sebut macam janggut Sudais okey juga. Kan, okey. Kan janggut dia janggut yang lebat. Janggut yang lebat. Okey. Dalam hadis disebutkan kami dapat daripada belakang, kalau imam duduk depan, kami dapat mengetahui bahawa Nabi sedang membaca Fatihah dan sebagainya dengan getaran janggutnya. Jadi kalau orang yang janggut sikit, dia cakap tak nampak sangat tapi janggut dia lebat kan. Bila bercakap tu Alhamdulillahirabbil alamin. Alamak tak ada gegap, tak ada apa. Kan, tak nampak lah tapi nampak janggut saya macam gegar sikit. Kalau makin lebat, kan dari sini pun semua lebat, maka dengan itu makin nampak, daripada belakang boleh nampak lah. Okey. Kemudian apa lagi? Dia punya bahu dia macam mana? Bahu dia bidang dia panggil lah. Maknanya luas lah. Okey. Lagi apa? Kulit dia macam mana? Putih kemerahan. Betul? Putih kemerahan. Putih Arab lah, bukannya putih yang Itali tu, tidak. Okey. Kemudian apa lagi? Dia punya dada macam mana? Dada tegap ke macam mana? Tegap lah, tegap. Okey. Sama dengan perut, dia level dia cantik lah. Kan macam kita level dia macam tu, tiba-tiba depan kan. Bukan yang tu. Okey. Lagi apa lagi? Dari sudut
Jari jemari dia macam mana? Jadi macam mana? Kita kan kadang-kadang kita tengok jari orang kan, macam jari saya ni biasalah kan. Ada jari orang yang memang dia, kita tengok tu nampak lelaki lah kan. Kita ni tadi tulis pen ni memang gitulah, macam ni kan, macam mana kan. Okay. Jari yang orang yang kerja tu, dia jari dia nampak macam jari betul lah kan. Macam mana nak sebut tak tahu lah. Dia ada ruas-ruas tu nampak kan. Okay, sempurna. Ini menunjukkan kesempurnaan. Okay, lagi apa lagi? Okay, kaki dia. Kaki dia sampai ke bawah tu. Kaki dia ada tak? Kaki dia macam mana? Kaki jenis yang bila pijak ada macam ni dia panggil apa tu? Naik. Ada naik ke tak ada naik? Apa? Faham tak? Takkan nak angkat kaki saya kot. Adik dia nak angkat kaki dia, tak apalah kan. Yang tapak kaki tu apa dia panggil lah, yang ada lekuk tak bawah tu? Ada setengah orang bila dia pijak. Okey, jelas sikit. Okey. Ada setengah orang bila pijak kaki dia macam ni kan. 2, 3, 4, 5. Okey, ni yang hilang sini. Kan? Dia jenis yang ni ke jenis yang straight? Nampak? Nanti ni bahasa Melayu apa lagi? Masalah dia panggil laisa akhmus. Bahasa Melayu tak tahu, saya tak tahu kan? Tapi ada ini kalau dalam askar, yang mana akan diterima? Yang ada ke yang tak ada? Yang tak ada. Kenapa? Kerana yang ada tu lambat jalan, cepat sakit kaki kalau jalan. Siapa yang kaki dia bahasa Inggeris panggil flat. Okay, flat feet kan. Siapa yang kaki dia flat, cuba jalan dengan kaki yang tak flat, memang kaki yang flat ni lambat, dia akan cepat letih. Okey, kaki yang ada yang tak flat tu dia sesuai untuk masuk askar. Sebab tu saya tak masuk askar, pasal kaki saya flat. Kan? Tapi diceritakan bahawa, ataupun dalam riwayat mengatakan, walaupun kaki Nabi SAW flat, bila jalan kami yang tak larat nak kejar dia. Seperti apa, seolah-olah dia turun bukit. Sepatutnya orang yang kaki flat jalan macam naik bukit, berat. Tak tahu tengok saya jalan macam mana, slow kan? Okay? Tengoklah mungkin ustaz lain yang kaki tu sikit, laju sikit jalan kan? Okay? Tapi Nabi Muhammad walaupun kaki dia flat, tapi dia jalan laju macam turun bukit. Macam turun bukit lajunya. Kami nak kejar, dia kata, kepala sahabat mengatakan dia jalan wa huwa ghairu muktarif, dalam keadaan dia relax, dalam keadaan dia tidak rasa beban. Tapi kami nak ikut dia susah, berat. Faham tak? So detailnya tentang Nabi Muhammad dah ada dah. Cuma kenapa saya cerita benda ni tadi? Apa sebab dia? Ghalib cerita tentang Nabi sampai lupa lah. Nak tahu kan, kita nak tahu Nabi Muhammad kan. Okey. Sifat dia. Ya. Apa punca tadi? Ghalib sangat cerita tentang Nabi Muhammad. Apa yang Imam Mahdi? Ada yang kita kena tipu tentang Imam Mahdi. Okey. Hadis tentang sifat Nabi Muhammad yang fizikal dan yang spiritual semuanya ada. Okey, khususnya kita nak fokus sekarang yang spiritual, yang fizikal. Ada, tapi disebabkan orang tak baca yang ni, dia boleh mengaku yang dia tu Imam Mahdi. Kalau dia baca, dia tak boleh mengaku. Kalau muka dia tak sama dengan yang dalam tu, dia takkan mengaku. Kalau dia nak mengaku pun, bila baca macam ni hadis yang sahih, aku nak mengaku pun tak lulus lah. Pasal muka aku tak sama dengan muka Nabi Muhammad. Kalau ada dekat-dekat sama, lebih kaki tengok kaki lah, kaki aku dah ada ni lah. Tak boleh buat apa, nak mengaku je lah kan. Muka khususnya kan, muka memang bukan muka Arab. Muka dekat Jepun ke Korea ke mana kan, Melayu kan lebih kurang gitu. Okay? Tiba-tiba nak mengaku yang dia itu adalah Imam Mahdi, satu benda, kalau kita ada ilmu, pertama kita tak akan mengaku. Yang kedua, kalau orang mengaku pun kita tengok pun tahu dah. Tahu dah. Nampak tak? Kita dah boleh scan. Tengok dia, scan, tengok dalam hadis tak sama, out. Cari siapa ada orang lain yang mengaku, tak tengok scan, tak sama juga, dia tak sama juga. Okay, ni scan tengok Melayu, ni scan tengok India, ni scan tengok Cina, ni Arab tapi tak kena lagi. Nampak tak? Okay? Kalau ditanya pula, rambut dia macam mana? Rambut dah tanyakan, tapi hitam ke putih? Hitam tapi sedikit di bahagian depan sini atau sini yang nubaz, yang putih sikit, dan di kumis apa dia? Misainya sedikit. Okey? Dan janggut dia warna apa?
hitam keperangan. Kan, hitam keperangan. Okey. So itulah antara benda yang kalau kita ada ilmu tentang sifat Nabi yang spiritual, kerohanian, dan juga yang fizikal, kita tak senang-senang nak percaya dengan ajaran-ajaran yang sesat ni. Okey. Dan ini satu benda yang kita kena belajar. Kita kena belajar. Okay, pasal dia lah yang sepatutnya kita paling cinta. La yu'minu ahadukum, kan, hatta aku jadi tidak beriman salah seorang daripada kamu, sehinggalah aku, iaitu Nabi Muhammad, jadi yang paling dia cinta melebihi ayah dia, anak dia, dan segala manusia. Kalaulah seorang anak tu ditanya, kan, ayah kamu yang mana satu? Tengok mana satu. Okey, tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Yalah, tutup mata. Okey. Cuba dengar, Okey, sebut. Kita minta lah 5 orang sebut. Sebut sesuatu lah, sebut Allahu Akbar. Okey, sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah kamu yang mana satu? Yang nombor 3. On the spot dia boleh jawab. Pasal dia tahu ni suara ayah dia. Pasal dia kenal ayah dia. Betul? Okey. Kan tutup mata lagi. Kita pun rearrange mereka tu, ubah. Salam. Dia pun salam. 1, 2, 3, 4, 5. Which one is your dad? The first one. Dia tahu dah tangan ayah dan cik. Betul? Okey? Jadi kalau kita sayang pada ayah kita, mesti macam itulah jadinya. Sedangkan kita diminta untuk menyayangi Nabi Muhammad lebih daripada ayah kita. Masalahnya memang, Ustaz, saya tak pernah tengok. Iyalah, tak pernah tengok, tapi dalam hadis ada. Sekurang-kurangnya bila baca hadis, inilah dia sifat Nabi, ini cara Nabi. Okey? Kulit dia lembut ke kasar? Kulit Nabi Muhammad lembut ke kasar? Lembut. Kan lebih lembut daripada sutera. Okey, bau Nabi Muhammad macam mana? Harum, lebih harum daripada misk ataupun musk. Inggeris musk lah, Arab misk. Melayu musk. Tak apalah. Jadi itulah dia yang kita kena fikirkan. Okey, kalau kita tahu benda-benda ni, khalqiyah, sifat fizikal Nabi kita tahu, khuluqiyah, sifat dalaman Nabi ataupun kerohanian kita tahu, kita takkan terpengaruh dengan mana-mana ajaran-ajaran yang melampau ini. Okey, sama ada melampau lebih ataupun melampau kurang. Okey, baik. Kemudian kita teruskan sikit berkenaan dengan keramat, bid'ah keramat dan walayah ataupun wilayah. Okey. Tadi kita dah sebut sedikit berkenaan dengan wali, kan. Jadi kita nak detailkan sedikit di sini wali dan keramat. Wali memang tak apa. Kita huraikan dulu maksud wali tu. Walayah, ta'rif wali, definisi maksud wali ialah al-qarib, orang yang dekat. Okey. Mana kalau kita tanya mana wali kamu? Tunjuklah ayah saya wali saya, betul lah. Kan adik saya ni pun dia masuk wali saya. Okey. Maknanya orang yang dekat hubungan dengan kita. Bila sebut walayah ataupun wilayah, walayah maksudnya adalah persahabatan ataupun hubungan yang baik, bukannya permusuhan. Okey. Kemudian walayah itu aslul walayah, maknanya maksud asalnya adalah al-mahabbah wa taqarrub, cinta dan mendekati, cinta dan dekat. Okey. Dan auliaullah, dengan itu wali-wali Allah adalah khullasul mu'minin, orang beriman yang special. Orang beriman yang special adalah wali-wali Allah. Okey. Maksudnya kalau dia beriman, dia orang beriman tapi fasik, so dia kategori mana? Adakah dia wali Allah? Kan? Dia orang beriman dengan Allah, tapi nak kata wali tu tak, belum lagi lah. Okey. Kemudian Ibn Taymiyah kata wali dinamakan wali, okey, kerana dia min walayatihi lit-ta'at, kerana dia mengikuti mengikuti amalan perbuatan-perbuatan ketaatan, perbuatan-perbuatan taat yang baik. Okey, walayah artinya mutabaah, dia ikut. Bila ada yang amalan baik, dia ikut, maka dia menjadi wali. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan yang dimaksudkan dengan wali Allah al-alimu billah, orang yang mengetahui tentang Allah, dan al-muwazib ala ta'atihi, dan yang sentiasa mentaati Allah. Okey. Dia tahu tentang Allah, dia kenal Allah, dan dia taat Allah. Bukannya yang kenal Allah tapi tak taat, ataupun taat Allah tapi tak kenal. Sembayang tapi sembah siapa ni?
Sembah siapa? Lama kena tanya ustaz lah. Kan? Jangan buat kerja macam tu. Okey. Sembah siapa? Sembah Allah. Siapa Allah? Allah Tuhan saya. Ya, apa sifatnya begini. Boleh ceritakan melalui apa? Sifat-sifat Allah yang telah pun kita hafal ataupun yang telah pun kita belajar. Okey. Kemudian Allah Azza wa Jalla telah mentafsirkan, menghuraikan wali itu dalam surah Yunus ayat yang ke-62 dan 63. Ini kena hafal sama ada lafaznya ataupun maksudnya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahawa wali-wali Allah itu tiada mereka merasa takut dan tidak juga mereka bersedih. Okay, takut sedih ni biasanya dihuraikan oleh ulama tafsir sebagai takut untuk nak mati, sedih terhadap yang ditinggalkan. Kan kita takut kita macam mana ni nak mati nanti syurga ke neraka. Sentiasa dalam keadaan kita berwaspada takut. Sedih pula yang kita nak mati ni, tengok anak kita, isteri kita, apa semua ataupun suami kita macam mana mereka ni. Khususnya pula kalaulah kita lah yang banyak membantu mereka. Boleh ke mereka hidup tanpa saya? Jadi begitu kan lebih kurang. Walaupun sebenarnya boleh aja. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Okey, ini nak ceritakan siapakah wali Allah? Mereka yang beriman dan bertakwa. Wa kanu yattaqun, dan sentiasa bertakwa. Itu dia sifat wali Allah. Saya nak tanya satu soalan. Senang tak sifat ni? Adakah terlalu senang? Beriman dan bertakwa? Senang je ustaz. Saya lama dah jadi wali macam ni. Cuma orang salam tak cium tangan je, kan? Lama dah dia orang pun tak tahu kot saya ni beriman dan bertakwa. Macam mana? Adakah senang beriman dan bertakwa? Senang tak? Beriman dan bertakwa ni ada dua sudut. Kan dari sudut definisi senang lah. Apa itu iman? Iman percaya pada Allah, percaya pada Rasulullah, percaya pada itu kitab Allah, percaya pada hari kiamat, qada dan qadar, dan juga apa satu lagi, malaikat. Senanglah itu. Okey. Tapi bila contohnya kan, bila berlaku musibah, semua yang dia belajar tu bila berlaku musibah, ada tak sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ataupun bila berlaku musibah je angkat tangan kan. Jadi keluar satu jari tu kan, okey. Kan musibah maknanya orang potong ke, keluar kepala, ajak gaduh ke, contoh kan. Tak sebut inna lillah, tak ada. Ataupun pin memanjang kan. Ini bab kereta lah, orang Malaysia antara yang kereta dia hebat lah kan. Okey. Pin. Adakah dia telah bertindak berdasarkan qada dan qadar? Bab musibah sendiri. Satu. Okey, kalau bab nikmat pula, kalau qada dan qadar, okey, dapat nikmat. Apa tindakan dia? Dapat nikmat, menjerit, Yahoo kan. Lagi apa lagi? Hooray, ye. Mana pergi alhamdulillah contohnya. Ya, nampak tak? Okey, so benda tu walaupun dapat macam ustaz takkanlah itu pun salah kan, bukan masalah tu. Masalahnya ialah itu adalah simptom kepada kelemahan kan akidah kita. Okey, berkenaan dengan iman kita terhadap qada dan qadar. Okey, so apa lagi? Bila orang kutuk sikit Allah, tak tahu ya kan. Orang kutuk je isteri kita marah. Bila kutuk Nabi Muhammad, boleh ni perbezaan pandangan contohnya kan. Orang kutuk ayah kita marah. Biar betul kan. Siapa yang lebih layak untuk dipertahankan? Masalah iman dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad. Okey, sekarang ni dengan Quran pula. Orang kata Quran ni dia zaman dulu sesuai zaman Nabi kan. Zaman sekarang tak berapa sesuai lah. Kita kata betul juga kan. Okey. Satu lagi, Quran itu baca habis ke tak baca habis lagi? Baca habis dalam bahasa apa? Bahasa kita faham ke bahasa yang kita tak faham? Majalah wanita tu berapa kali dah khatam? Kan? Okey, ataupun resepi berapa kali dah khatam? Okey, so itu menunjukkan iman kita dengan kitab tu macam mana pula? Iman dengan malaikat. Iman dengan malaikat, dan ialah maknanya kita kena fikirkan satu persatu. Berkenaan dengan iman, definisi cerita senang, tapi nak merealisasikan dia, nak melaksanakan dia, barulah kalau orang yang dia tahu maksud dan dia menghayati keimanan, barulah dia jadi wali Allah. Lepas itu dia wa kanu yattaqun, sentiasa bertakwa. Bertakwa maksudnya dua kan. Satu, takwa maksudnya ialah melaksanakan ketaatan dan menghindari kemungkaran. Satu lagi maksud takwa adalah perasaan tu. Allahu Akbar. Bila imam ni nak habis, kenapa lambat sangat? Ada takwa tak? Ada berapa peratus takwa kat sini? Half.
iaitu dia melaksanakan ketaatannya. Waktu solat dia solat, tapi perasaan dia tak ada, seolah-olah terpaksa. Okey? Jadi dengan itu, ini dua sifat walaupun nampak macam senang, iman, taqwa, tetapi yang susahnya adalah dari sudut nak melaksanakannya. Tapi sesiapa yang dapat melaksanakannya, maka dia adalah wali Allah. Okey, kita dapat yang tu dulu, kemudian teruskan. Golongan Syiah dia kata apa? Mengkhususkan walayah ataupun kewalian untuk imam mereka. Dan golongan Sufiyah mengkhususkannya pula untuk syekh mereka. Guru-guru mereka wali. Okey, guru-guru lain yang tak masuk sekali dengan mereka bukan wali. Walaupun dia orang yang beriman dan bertakwa, bukan wali, tidak. Okey? Syiah pun sama juga. Imam-imam mereka, imam-imam ahli sunnah, bukan, tidak. Okey? Kemudian mereka menggunakan istilah ataupun lafaz perkataan wali untuk makna yang berlainan daripada makna yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Mereka menjadikan kewalian sifat dan status khusus untuk golongan tertentu daripada mereka sahaja, dan tidak ada boleh dicapai oleh sesiapa sahaja. Okey, tidak seperti yang Allah sebutkan. Allah sebut beriman dan bertakwa, tak kira dia orang mana, tak kisah. Yang penting ada iman, ada takwa. Iman yang betul, takwa yang betul. Okey. Kemudian kedua golongan ini, iaitu Syiah dan Sufiyah, menambah kepada wali ataupun imam mereka ilmun laduni ataupun ilmu kasyaf. Okey, kasyf, iaitu mereka dapat mengintai dan mengetahui ilmu ghaib Allah Subhanahu wa taala. Ilmu laduni ni apa dia asalnya? Mu'allamnahu min ladunna ilma. Ilmun laduni. Okey, ilmu dari sisiku, itu asalnya. Ilmu dari sisiku. Ku sini K besar, iaitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa AS kata, orang yang paling alim adalah aku kat atas muka bumi ni. Allah mengatakan ada lagi makhluk lain, okey, yang kami mengajar kepadanya dari sisi kami ilmu. Dia dapat ilmu langsung daripada kami. Okey, jadi Nabi Musa pun diarahkan untuk cari lelaki ini, iaitu Khidir alaihissalam. Okey, jadi itulah dia. Daripada situ mereka keluarkan satu kefahaman bahawa Musa adalah Rasul dan juga Nabi. Betul? Khidir adalah wali. Tengok, Musa yang merupakan Rasul dan Nabi diperintahkan untuk berguru dengan wali. That's why we are saying that wali is much more better than Rasul and Nabi. Hujah dia ada. Nampak tak? Nampak? So kita dengar, betul juga Ustaz ni tak sebut pun benda ni kan. Dia nak sembunyikan benda ni. Saya tak sembunyikan, saya ceritakan benda tu, dan kita mengatakan itu salah. Itu salah, kan? Pertama sekali, Khidir, okay, dari sudut kenabian, sebahagian ulama mengatakan dia Nabi. Okay, bukan saja wali, dia Nabi. Okay. Dan yang kedua, Nabi Musa adalah seorang Rasul dan juga seorang Nabi, dan dia adalah salah satu daripada wali Allah. Kerana maksud wali adalah apa dia? Beriman dan bertakwa. Musa tak bertakwa ke? Musa tak beriman ke? Alaihissalam. Nabi Musa beriman ke tak? Beriman. Dia bertakwa ke tidak? Bertakwa. Cuma sekarang ni yang membezakan antara mereka berdua, iaitu Nabi Musa dan Khidir alaihissalam ataupun Nabi Khidir alaihissalam adalah apa? Adalah pensyariatan. Okay, di mana Nabi Musa disyariatkan untuk Bani Israel, dihantar untuk Bani Israel. Okay, dengan cara yang tersendirilah Bani Israel, dengan kedegilannya apa semua, jadi memerlukan banyak mukjizat, dalil, Taurat dan sebagainya. Manakala Nabi Khidir, dia diarahkan untuk dakwah cara yang tersendiri, iaitu dia tidak diarahkan untuk pergi join Nabi Musa, tapi dia diarahkan untuk pergi satu tempat ke satu tempat dan membuat kebaikan. Okey, jadi dua yang berbeza, tugas yang berbeza. Okey, tapi semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kedua-dua mereka adalah wali. Jadi kalau kedua-duanya wali, kenapa pula kita nak mengatakan dia ni lebih hebat? Tidak. Okay, kedua-duanya ada kehebatan yang tersendiri. Sebab tu Khidir alaihissalam mengatakan, innaka la tastati'u ma'iya sabra. Engkau tidak akan dapat bersabar bersamaku. Kerana apa? Kerana cara aku lain, cara engkau lain. Nampak tak? Okay, cara aku Allah bagi terus buat.
kan. Tak payah nak baca apa Taurat ataupun dalil tu tak perlu nak dihuraikan, dibacakan. Terus buat. Okey. Jadi sebab tu kalau nak ikut jangan tanya. Itu cara yang Allah berikan pada aku. Jangan tanya. Okey, tapi cara yang diberikan kepada Nabi Musa, dalilnya begini. Kamu siapa kena sembah Allah. Okey, dalilnya ada, Tauratnya ada, kena ikut Taurat ini. Lain kan? Lain. Okey, sekarang ni kita nak tanyalah. Itu dia punya konflik dan penjelasannya. Kita nak tanya sekarang ni, kita di bawah Nabi yang mana? Kita di bawah Nabi Muhammad, kan Nabi yang terakhir. Kita berada dalam umat yang terakhir ni, Nabi Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Kita nak ikut cara Nabi Muhammad kan nak ikut cara Nabi Musa? Boleh tak kita Nabi Muhammad dia Nabi, Nabi Musa pun Nabi juga. Saya nak ambil yang old version sikit, boleh? Saya suka yang antik-antik contohnya kan. Saya nak baca Taurat lah. Takkan tak boleh Ustaz? Nabi Musa masuk syurga, masuk neraka Ustaz? Dia kata Nabi Musa masuk syurga. Saya nak ikut Nabi Musa masuk syurga. Apa salahnya? Kita mengatakan tak boleh kerana Nabi kata, Nabi Muhammad kata, "Lau kana Musa hayyan," kalau Nabi Musa hidup dia kena ikut aku. Nabi Isa nanti pun bila akhir Nabi Isa keluar semula ataupun diturunkan semula, dia ikut siapa? Syariat Nabi Muhammad. Dia tak ikut syariat dia. Dia ikut syariat Nabi Muhammad. Nampak tak? Okey. Dengan itu, kalaulah Rasulullah yang ada kitab, kemudian Nabi Muhammad ada Rasulullah ada kitab, Nabi Musa ada kitab, okey, kita tak boleh ikut Nabi Musa, tak boleh ikut Nabi Isa AS. So boleh tak kita nak ikut Nabi Khidir? Boleh tak? Tak boleh. Okey, nampak tak perbezaan tu? Masalahnya ialah bila kita tidak membezakan. Okey, benda yang berbeza kita tak bezakan. Okey, dan benda yang sama kita tak samakan. Okay, ini macam kira macam formula saya lah kan. Okay, benda yang berbeza kalau kita tak bezakan dia salah lah. Lelaki dengan perempuan kita tak bezakan, salah tak? Salah. Okey, kemudian kalau kita sebut okey, Muslim, okey, orang Muslim yang sama ibadat dengan yang perlu contohnya solat, Muslimin yang perlu solat, kita bezakan. Contohnya kalau umur dia 35 tahun ke atas kan, dia tak payah solat. Tinggal 35 tahun ke bawah, itu tak apa, boleh solat. Kenapa? Ataupun 40 lah, kerana life start at 40 kan. Kita bawa lah apa-apa dalil dengan apa semua, dari luar ke dari dalam, mengatakan 40 ke atas wajib, 40 ke bawah tak wajib solat. Kita kata nak beza kena ada dalil, dan dalil mengatakan bulugh, iaitu baligh. Bila baligh baru boleh dibezakan. Sebelum baligh tak solat tak apa, tak dosa. Lepas baligh tak solat berdosa. Okey? So itulah dia sekitar apa dia berkenaan dengan wali dengan apa tadi, wali dengan Nabi. Golongan sufi mengatakan wali lebih tinggi lagi daripada Rasul, lebih tinggi lagi daripada Nabi berdasarkan dalil Nabi Musa berguru dengan Khidir. Nabi Musa tidak berguru dengan Khidir. Nabi Musa diarahkan untuk melihat apa dia ajaran yang disampaikan oleh pembawakan Khidir, untuk dia macam kalau ikutkan dalam hadis mengatakan bila Nabi Musa AS mengatakan akulah orang yang terbaik ataupun paling alim. Okay, nak sebut perkataan begitu, kenyataan begitu, mestilah berlapik. Itu je kan, bukannya nak suruh ambil benda tu. Sebab tu tak ada Nabi Musa bila balik, ada tak riwayat yang mengatakan lalu Nabi Musa pun apa dia bila balik tu dia bunuh budak-budak kan? Ada tak? Dia pecahkan apa? Sampan-sampan bot-bot tu. Ada. Apa lagi yang tu ada dia diangkat apa dia? Setiap apa dia? Tembok yang roboh akan diangkat oleh Nabi Musa. Ada tak? Tak ada. Kerana itu adalah dua pensyariatan yang berbeza. Okey? Okey, daripada keramat ataupun kelebihan wali dan imam mereka ialah wali dan imam dianggap maksum, terpelihara daripada segala dosa dan kemungkaran. Ini pun satu benda yang Syiah dan Sufi sama sahaja, mengatakan bahawa imam mereka, guru mereka tu maksum, tidak melakukan kemungkaran. Okey, itu salah, kerana yang maksum hanyalah Rasulullah, para rasul sahaja. Okey, peringkat wali yang tertinggi pada golongan Sufiah ialah peringkat Al-Fana, iaitu bersatu dengan Allah. Kita dah jelaskan dulu kan, okey, di mana wali itu menerima ilmu secara langsung daripada Allah. Okay, bagi Ibnu Arabi, salah seorang tokoh Sufism ini, wali adalah afdal daripada Nabi kerana mengetahui sir, iaitu
sirril wujud wal qadar, rahsia kepada kewujudan dan penentuan. Pada tahap itu gugur daripadanya segala ibadah dan ketaatan, iaitu ia tidak perlu kepada melakukan ibadah lagi. Nampak tak? Bila sampai ke tahap yang dah tinggi levelnya itu, kita dah tak perlu lagi nak solat macam mana orang lain solat. Sukalah kan? Siapa tak suka yang ni? Tak payah nak pergi sembahyang ke masjid lagi dah. Tak payah nak jadi imam. Pasal level saya tinggi. Kan, saya above the law kan. Awak semua masih apa dia kata bounded dengan undang-undang Allah ni. Saya dah lebih dah. Pasal saya dah jumpa Allah dah pun. Nampak tak? So ini adalah semua benda yang Nabi Muhammad yang Sayyidu Waladi Adam, ketua kepada penghulu kepada anak-anak Adam. Nabi Muhammad sendiri solat sampai bila? Sampai Nabi Muhammad wafat. Kita tanya pada dia kan, siapa lebih hebat, guru kamu atau Nabi Muhammad? Dia nak jawab itu, dia akan pusing-pusing lah. Kalau dia kata guru saya lebih hebat, dengan itu kamu jatuh kafir. Habis. Jadi dia akan mengatakan Nabi Muhammad lebih hebat, tetapi jawapannya akan jadi begitu. Tetapi guru kami juga macam ni mendapat mandat lah apa daripada Nabi dan sebagainya. Okey, so kena ingat, itulah jawapan mereka. Dan dia pusing-pusing supaya akhirnya kita terbelit, okey, dengan belitan syaitan itu kan. Okey, kemudian mengikut tafsir Al-Quran, Nabi dan Rasul adalah wali pada martabat yang tertinggi. Dia ada dalam satu ayat mengatakan faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Okey, ayat ni kat mana? Dia dah catat tapi tak berapa ingat. Ada siapa ingat ayat ni? Surah apa? Kan, merupakan huraian kepada surah Al-Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan mereka yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Kan? Nikmat ada. An-Nisa ayat berapa? Pasal kalau sebut surah apa dia? Surah Al-Ikhlas, okey tak apalah saya buka dapat terus. Tapi surah An-Nisa ni panjang kan. Tak apa, kita cuba cari yang tu. Yang pentingnya wali itu sebenarnya di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, tengok sini. Bila kita sebut wali adalah Rasul, faulaika, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka di kalangan nabiyin. Nabiyin tu, nabi ada nabi yang Rasul kan. Okey, baik. Was-siddiqin. Okey. Nabiyin, siddiqin, kemudian syuhada dan salihin. Okey, ini adalah wali di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey. Kalau wali di sisi apa dia panggil ini Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau di sisi Sufiah pula ataupun Sufism ini, maka wali itu adalah di atas sini. Level dia kat atas ni. Faham tak? Dia lebih tinggi. Dia satu level yang baru, yang lebih tinggi daripada Rasul dan Nabi. Kalau kitab-kitab mereka pun banyak disebutkan khudna bahran, kami telah masuk menyelami lautan, waqafal anbiya'u bisahilihi. Para nabi kan, nabi hanya berhenti di pesisirannya, pesisiran pantai. Kami dah masuk dah. Okay, mereka berhenti kat situ. Maksudnya ilmu mereka lebih tinggi lagi. Ilmu wali itu lebih tinggi. Martabat wali lebih tinggi daripada nabi. Okay. Kemudian yang nombor 4, pada hakikatnya ilmu, iman dan amalan yang meninggikan taraf seseorang dan membolehkan dia mencapai martabat kewalian di sisi Allah. Tapi ini seperti yang kita sebut tadi, bukan hanya satu ucapan. Kita kena buat benda tu. Okey, beriman dan nak beriman, nak sebut iman. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah orang ramai sangka bila mereka sebut kami beriman, mereka akan dibiarkan dalam keadaan tidak diberi ujian?
walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami telah pun menguji mereka yang sebelum umat ini. Okey, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin, surah Rum ataupun Ankabut, di bahagian depan. Okey, maknanya sesungguhnya Allah, kami telah menguji umat-umat sebelum ini untuk membezakan antara yang benar dan antara yang menipu lah, yang palsu. Okey, dalam dakwaan iman itu. Okey, so kita kena perhatikanlah kan, setiap ujian tu dia banyak jenis. Kesenangan pun ujian juga kan. Jangan kita anggap ujian itu hanyalah bila kereta pancit ke kan, bila apa lagi, bila kereta tak ada aircon, itu semua ujian. Allah, banyaknya ujian saya ustaz. Yang sebelum-sebelum ni, yang masa start daripada beli tu sampai sekarang tak ada ujian. Tak ada rasa kereta bagus, terbaik. Itu sebenarnya ujian lah tu. Orang tak, daripada bulan Januari sampai sekarang kereta bagus. Okay, pagi tadi je pancit tayar, lepas tu on lambat nak tu, lepas tu apa dia lagi, aircon tak ada. Memang hujan besar saya hari ni ustaz kan. Dan yang 3 bulan ni apa dia? Nikmat juga adalah ujian. Tapi banyak orang lupa kan. Orang bila ingat, oh kalau ada ni lah, dapat iPhone, dapat Samsung Galaxy kan, Samsung Note apa semua, oh ni nikmat. Tapi hilang ujian, ya Allah, macam mana susah nak menghadapi ujian ni. Tapi bila dapat tu tak susah pula. Okay, so dua-dua adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kamu dengan syar, keburukan, dan khair, dua-dua sekali. Okay? Dan akhirnya, kesimpulannya, wali dalam konteks ahli sunnah adalah berlawanan dengan wali dalam konteks golongan sufism. Wali pada ahli sunnah adalah seorang hamba yang bersikap positif dalam menghadapi realiti kehidupan. Dia cuba sedaya upaya untuk menyempurnakan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah. Okay? Ringkasnya tadi ialah apa yang menepati salah satu daripada 4 ini. Rasul, memang kita tak boleh jadi rasul lah kan. Jadi siddiq pun susah juga. Syahid tu boleh juga kot, sekurang-kurangnya syahid kecil kan. Ibu yang melahirkan anak dia mati, dapatlah syahid kecil. Duduk kat rumah, apa dia, roboh, tanah runtuh roboh, dapatlah syahid kecil. Lagi apa lagi? Sakit-sakit perut, jalan juga kan. Syahid kecil juga. Berenang-berenang, tenggelam, mati terus kan. Okay? 2 hari lepas tu baru jumpa, contohnya kan. Dah matilah maksudnya, maka mati syahid. Apa lagi ya? Sakit taun, sakit perut. Lagi adalah beberapa yang merupakan syahid kecil. Okey, ataupun kalau memang berlaku jihad, peperangan antara orang Islam dengan orang kafir, kita pun berperang mempertahankan agama kita, mati, itu syahid besar. Okey, dan yang bawah tu paling kurang yang ni kena masuk. Tak masuk yang ni juga tak tahulah nak pergi kat mana. Dia paling, kalau bawah lagi ada apa? Saleh. Kalau saleh tak ada, jadi yang ada adalah fasik. Okay? Itulah dia. So kita tak naklah label kita fasik. Al-fasik fulan, al-fasik. Kita tak nak itu kan. Kita ada al-hajj ataupun haji kan. Haji Abu apa dia kata, haji tak kira haji muda kan. Okey. So kita tak nak fasik muda, tak nak itu. Okay? Kita nak orang saleh, paling kurang itu. Okey. Dan golongan wali pada golongan tasawuf adalah seorang yang hidup dalam khayalan, yang terbenam dalam fana atau bersatu dengan Allah dalam kewujudan, maka dengan itu terjunam dalam kekufuran. Yalah, pasal dia kata dah tak perlu lagi agama Islam ni, saya tak perlu amalkan lagi. Nabi Muhammad daripada mula jadi rasul kan, jadi nabi, sampai dia mati, sampai baginda mati, mengamalkan apa yang dibawa itu. Tiba-tiba ada seorang tu dia kata, guru saya dia tak payah solat lagi dah. Okay? Kalau dia solat pun dia tak solat dengan kita, dia solat di Masjid Haram. Masjid Haram solat, nak ikut sekali boleh tak? Tak boleh, kamu makam kamu jauh lagi, ataupun peringkat kamu jauh. Macam mana dia solat Masjid Haram? Zuhur tadi, asar dah jumpa dengan dia. Itulah dia, itu yang kamu tak akan faham. Faham tak? Kita kata kami tak akan faham kekufuran jenis ini. Okay? Apa yang kami faham adalah apa yang Nabi ajarkan dalam Al-Quran dan ajarkan dalam sunnah Nabi, itulah dia yang kami akan ikut. Okay? Saya rasa cukup yang tu. Dan terakhir mungkin, ataupun tak apalah, yang itu akan masuk dalam perbincangan seterusnya, iaitu dalam keramat. Tapi saya sajalah nak cerita sikit bahawa wali kan, sebenarnya orang yang bertaraf wali, dia adalah orang yang cukup merendah diri, tawadhu. Okay? Jadi kalau kita jumpa orang kata pada kita, saudara, tuan guru kita ni wali kan. So kalau jumpa dengan dia, salah kena cium tangan, kena tunduk
dan sebagainya. Okey, dan kita nampak perbuatan itu dilakukan dan guru itu macam rasa bangga dengan perkara tersebut, maka itu tidak menepati ciri-ciri wali. Nampak tak? Contoh saya buat satu contoh cukup mudah. Yang dalam ni pun ada, kemudian kita akan tengok nanti. Uwais Al-Qarni, kan, Uwais Al-Qarani ataupun Al-Qarni disebut oleh Nabi SAW. Satu masa nanti Uwais akan keluar, akan datanglah ke Madinah. Siapa yang jumpa dia maka kirim salam, dan kedua minta dia doa. Itulah maksud hadis itu. Jadi Umar radhiyallahu anhu setiap kali rombongan datang dari Yaman, dia akan tanya, afikum Uwais Al-Qarani? Ada tak Uwais Al-Qarni ni? Ada tak? Tak ada. Satu masa tu ada. Kan, maknanya haji kali ni tak ada, haji kali depan tak ada. So satu haji tu ada. Jadi boleh tak panggil Uwais jumpa saya? Umar excited lah kan, okay? Jadi ada saudara dia kata, engkau nak apa dengan dia? Apa yang kamu ingin daripada dia, wahai Amirul Mukminin? Dia orang biasa, orang yang orang kata too humble. Maknanya humble and apa dia panggil, tak ada kehebatan sangat lah, orang biasa. Okey, nobody. Okey. Jadi Umar kata, panggil, saya nak jumpa dengan dia. Sebelum jumpa tu, Umar pun kata, Nabi kirim salam dan Nabi suruh saya minta doa. Tolong doakan untuk saya, kan. Jadi Uwais kata apa? Nabi sebut nama saya? Betul ke Nabi sebut nama saya, wahai Amirul Mukminin? Jadi Umar kata, ya, Nabi sebut, dan Nabi minta saya minta kamu doa untuk saya. Tolong doakan. Dia pun doakan untuk Amirul Mukminin. Bila hadis tu bila hadis tu Umar dah cakap, tersebar lah kan. Apa jadi? Rasa apa? Sebelum tu jadi apa? Cuba bayangkan, tiba-tiba datanglah seorang orang hebat kan. Dia bagi pengiktirafan pada kita depan orang. Lepas tu apa jadi? Kita sebelum tu nobody, kan? Lepas tiba-tiba ada seorang yang hebat tu, dia kata, dia ni lah yang telah mengajar saya solat Nabi, contohnya kan. Orang lepas tu pakat salam kita tak habis lah kan, betul tak? Salam cium tangan, kalau kita tak cukup salam tangan kiri pun tak apa, Ustaz. Jadi kita salam kita dia macam tu lepas tu kan. Kemungkinan lah kan. Itulah lebih kurang daripada tu. Itu tangan kita tak salam lah kan. Orang semua bakat minta daripada Uwais untuk doa. Ya Uwais, wahai Uwais, doa untuk saya, doa untuk saya, doa. Jadi Uwais rasa macam mana? Kalau kita lah jadi peringkat di tempat Uwais tu, kita jadi macam mana? Prestige ke apa? Kita mungkin, sebahagian kita mungkin merasakan ini satu prestige. Kan bukan senang. Maknanya kita yang tak biasa, ataupun kita orang biasa, nobody, tiba-tiba jadi orang yang hebat. Bukan senang. Okey? Kita ada kehebatan orang tak perasan. Tiba-tiba bila ada seorang hebat perasan benda tu, semua pakat hormat kita. Kan dia beri bodyguard lah, tu lah, ni lah. Cuba bayangkan benda tu. Okey, dengan apa, sebelum ni jalan kena tunggu 5 setengah jam nak sampai mana ni? Yayasan Taklim. Sekarang ni 5 minit dia sampai. Pasal apa? Pasal ada escort. Ada escort. Nak tak? Siapa tak nak? Kan? Okey. Tapi Uwais Al-Qarni bila ramai tengok orang minta doa pada dia, keesokannya dia menghilangkan diri. Tidak diketahui di mana. Nampak tak? Okay, kerana apa? Dia orang yang wali ni, dia nak jaga iman dia. Kan dia sentiasa berada di antara harapan, mengharapkan sesuatu daripada Allah dan takut azab Allah. Berbeza dengan wali yang dekat belah sini, biasanya dia akan menonjolkan dirinya. Bila salam tu, salam macam angkat tangan sikit, kiss my hand, kan. Okay. Kalau tak tu macam murka kat atas engkau. Bapak sendiri pun salam, kena cium tangan. Ya, betul kan? Mana kita dah hukuk ataupun dah apa apa dia panggil lah, derhaka terhadap bapa. Okey, bapa kita jahil macam mana pun, kita salam dia, kita cium tangan dia, bukannya dia cium tangan kita. Okey, so itulah yang kita nak ceritakan di sini. Menjadi wali bukannya satu prestige, tidak, tetapi satu perkara yang kita tak cari, tapi kalau dapat kita bersyukur dan kita tidak menzahirkan benda tu. Tak perlu kita menzahirkan saya ni wali dalam Facebook kan. Semalam baru saya tahu bahawa saya adalah wali. Okey, tak payah yang tu. Wallahu alam, saya rasa itu saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi tawaduk ataupun memberikan sifat rendah diri kepada kita agar kita dapat melaksanakan ibadah dengan penuh kesempurnaan. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.